projek DIY kali ini iaitu wall panel ataupun kita gelar flutter panel cara bajet. Ni contoh aku nak tunjuk, akan ajar korang macam mana cara aku buat ini. Daripada ini kosong nampak ada jalur-jalur strip kan kiri kanan tu, dengan cara yang paling murah. Idea asalnya macam ni. Korang pernah nampak tak dekat design mana-mana? Nampak cantik tak macam ni? Dia buat belakang ada jalur-jalur ala-ala kayu macam ni kan. Sama ada untuk dinding ke, untuk rak TV ke. Sebenarnya benda ni dah ada jual dalam pieces macam ni. Korang beli Google saja atau beli kat Shopee pun ada jual. Tapi disebabkan aku nak pakai cara lain sikit, alternatif. Kalau korang pernah tengok video aku sebelum ni, aku buat wall accent macam ni. So benda yang sama kita boleh pakai. So antara barang diperlukan, pertama kayu shiplet lebar 1 inci, kemudian silicone sealant. Ini aku beli dekat DIY, sama juga dengan gap filler ni. Kemudian kita perlukan apa, gergaji lah, gergaji nak potong kayu tu lah. Tapi disebabkan sini aku dah ada mesin ni, meter sound, aku pakai ni je lah. Projek ni pakai gaji biasa pun boleh, tak ada masalah sebab garis lurus saja. Kemudian ni masking tape perlu juga pakai, dan akhirnya cat ikut warna kegemaran anda. Okay, proses dia bermula macam ni. Mula-mula sekali kita tampal kayu lah, kayu yang kita ada tu. Macam biasa kita letakkan silicone sealant ni. Korang buat je macam ni, zigzag macam ni. Ni tak perlu paku, tak perlu apa, just pakai gam macam ni saja sudah mati. Gam ni kuat tu kalau lidah, kalau dia kering. Yang ni korang ukur sendiri lah. Aku ni pakai timbang air, nak bagi lurus lah macam tu. So kita ikut panjang kayu tu, tampal saja dia punya asal base ni. Yang ni tak perlu design, tak perlu apa, ni korang terus tampal saja macam tu. Ok, selepas dah gam tadi, pertama tadi kayu pertama, kemudian kita gunakan masking tape tadi untuk dia sementara nak tunggu cat tu kering kan, kita pakai tu dulu. Ok, kemudian aku guna yang kayu, satu lagi kayu untuk jarak dia antara setat kayu tu, just masukkan kayu macam ni. Kemudian kita tampal kayu sebelahnya, ulang dia proses macam ni. So berapa banyak jalur nak buat tu terpulang lah pada anda berapa banyak nak buat. Ok, kepada siapa yang belum subscribe tu, apa kata kalau anda tekan subscribe button sekarang? Cuma je. Ok, sambung balik. Macam tadi aku tunjuk tadi, aku gunakan satu kayu ni untuk sebagai penanda, dan untuk kita tampal kepada kayu yang seterusnya lah. Macam ni, sama ada nak buat berapa jalur, berapa banyak jalur tu korang punya suka lah. Macam ni. Ok, dah bahagian bawah dah siap. Kemudian kita cantumkan di atasnya bagi tepat-tepat. Sama juga kalau paling baik gunakan pembaris kayu tadi untuk pastikan dia punya garisan tu lurus sampai ke atas lah. Ok, kita ulang proses ni buat untuk semua kayu tadi. Ok, yang ni sebenarnya mudah lah, kerjanya mudah sangat lah, tak ada apa, sekadar pasang saja. Contoh jantung saja macam tu. Cuma yang bahagian atas ni sekali, untuk contoh aku ni dinding ni, so kena sambung manual lah situ, so kena potong sikit lah. Ini salah satu yang dah siap lah sebelah bahagian tu, tapi aku buat kedua-dua lah, kiri dan kanan nanti. Ok, ok, jadi macam tak cukup lagi, aku decide nak tambah lagi lah, bagi penuh sikit. Tadi macam kurang, yang nampak macam kurang cantik. Jadi aku nak tunjuk sini lah macam mana cara aku potong kayu ni. Sebenarnya sebelum kita masukkan tu, kita ukur dulu berapa tinggi ni. Contoh aku punya ni lebih kurang 1 kaki, tepat lah 1 kaki tu. Ok, ngam. Kemudian tiga-tiga ni pun sama 1 kaki. Jadi kita pergi kat kayu tu, kita ukur. Nanti kita akan potong lah kayu tu ikut saiz yang kita nak tadi. Kita markkan dulu ni. Ni simple. Macam yang aku cakap tadi, yang ni nak potong ni simple je. Orang pakai gaji biasa pun boleh. Tapi gaji lurus lah, supaya cantuman tu antara dua kayu tu dia tidak nampak sangat perbezaan.
So selepas tanda-tanda macam ni, kita pun potonglah ikut kemahiran masing-masing, ikut equipment yang anda ada. Macam aku untuk projek sebelum ni, kalau korang pernah tengok aku buat bolesnya pakai meter sebelum ni, jadi aku pun pakai mesin samalah, senang, potong lurus saja. Kerja pun mudah pakai ni sebenarnya. Jadi aku demo sikit macam mana pakai mesin ni. Kalau korang ada bajet tu, pakai mesin ni lagi baiklah sebenarnya kita. Tapi tidakkan kalau pakai gaji biasa pun tak ada masalah, sebab potong lurus saja ni. Okay. Jadi aku pun potong berapa banyak tadi, ada 3 kan, jadi potong keran macam ni. Aku buat kerja dari rumah, jadi aku decide bawah ni pasang ni lah untuk elakkan nabuk, dan belakang tu aku terus sambung meter suara pada vacuum, senang, tak ada berabuk, tak ada berterabur sangat. Ok, dah siap tu, dah siap potong tadi, kita pasang, kita masukkan gum silicone sealant tadi untuk setiap ketiga-tiga tadi. Dia akrilik punya ni, dia tidak terus kering tau, so sempat lagi kita nak adjust macam tu lah. So dah kita sapukan kepada tiga-tiga ni, dah siap. Kemudian kita bawa ketiga-tiga ni, kita pergi cantum lah, pergi tampal dekat bahagian yang kita sapu tadi. So caranya macam tu je. Lebih baik kalau kita gunakan satu lagi kayu lain untuk sebagai penanda, untuk nak make sure jarak antara satu kayu ke satu kayu tu dia tepat-tepat. Contoh yang aku punya kayu ni saiz dia 1 inci, jadi jarak dia antara satu dengan lain tu samalah 1 inci. So dah pasang macam tu. So pasang tiganya macam tu. Ok, sambung macam ni lah. Kepada korang yang belum tengok video sebelum ni, aku tunjuk macam mana buat variation. Itu pun dalam video tu aku ada tunjuk juga lah macam mana cara potong kayu tu, yang angle kayu macam mana. Kalau kita nak nak sambung macam mana, nak pakai gap filler pun ada. Aku juga ada ajar dalam tutorial sebelum ni macam mana cara nak gunakan macam mana nak pakai silicone sealant tu, macam nak pasang. Cara kita beli daripada kedai, macam mana nak gunakan, nak pasang tu macam mana, sama juga dengan gap filler. Sama. Tu bendanya sama, kita gunakan gun yang sama juga untuk kedua-dua ban tadi. Ok, dah selesai sambung ni, kita gunakan masking tape tadi sementara sebelum dia kering tu, supaya dia tidak bergerak lah. Jadi yang dah cabut ni macam tu lah, kalau dah cabut siap. So dah siap belah kiri, nanti aku pun buat sebelah kanan pula, bagi dia balance sama banyak, ataupun mungkin bergantung pada idea sendiri lah, nak banyak mana kan. Ok, kita pasang lagi dan pasang lagi, tak ada apalah, ini just pasang. So dah siap dah anggaran, sebab di belakang ni banyak sangat gap, jadi aku tambahkan extra sikit lah. Ni proses yang terakhir sekali, iaitu mengecat. Dan mengecat ni macam tak payah aku tunjuk lah, mengecat ni biasa saja lah. Ni aku tunjukkan hasilnya, hasil yang sebelum lah, sebelum aku pasang wall panel tadi, kosong macam tu, tak ada apa. Ni yang selepas pasang wall panel tu, dia jadi macam ni. Sebenarnya idea asalnya aku nak tukar warna lain tu, warna kayu lah, tapi belum ada kesempatan, aku just buat satu warna je lah dulu. Kemudian kalau ada masa nanti aku warnakan lain pun boleh. Nak tiba-tiba nampak macam ni, macam ok juga warna macam ni, at least ada design sikit lah. So macam ni aku decide sementara ni biar macam ni dulu pun tak ada masalah. Tapi nampak jadi tak adalah nampak kosong yang dinding tu, daripada asal jadi kosong. So dia jadi macam ni. Macam ni, cantik tak? So simple sangat projek ni, anda pun boleh buat, tak susah mana, just tambah dan cat macam tu. Dengan cara ni kita dapat naikkan lagi seri dinding itu kepada nampak lebih elegan tadi. Semoga tutorial ni dapat membantu anda. Jangan lupa komen dan like. Jumpa lagi.